Assalamualaikum murid-murid. Kita berjumpa lagi pada kali ini kita di bawah tajuk pengawetan makanan. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 133 hingga 136. Okey, jom. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makanan yang telah rosak melalui pemerhatian dan menyatakan punca kepada kerosakan makanan. Baiklah, sebelum itu mari kita lihat pada zaman dahulu 500,000 tahun sebelum Masihi lagi, manusia telah memasak makanan menggunakan api sebagai satu cara untuk mengawet pengawetan yang terawal. Kemudian 12,000 tahun Masihi sebelumnya pula, masyarakat Arab kuno telah mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya banjir berlaku. Dan pada 1400 tahun Masihi, manusia telah semakin maju. Manusia telah melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Dan pada tahun 1862, seorang saintis bernama Louis Pasteur telah menemui kaedah menghembuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Maksudnya, dari tahun ke tahun, manusia telah menemui cara untuk mengekalkan makanan, kesegaran makanan menggunakan kaedah yang lebih moden. Dan sekarang kita telah menggunakan bahan pengawet kimia untuk membolehkan makanan itu tahan lebih lama. Okey, jadi daripada teks itu tadi, kita telah tahu bahawa sejak dahulu lagi manusia telah mengawet makanan dengan berbagai kaedah. Jadi soalannya di sini ialah, cuba kamu nyatakan apakah kepentingan mengawet makanan? Ya, okey, mengawet makanan dapat menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Dan proses pengawetan makanan dapat melambatkan makanan daripada rosak. Okey, sekarang mari kita pelajari apakah ciri-ciri makanan yang telah rosak. Okey, di sini di gambar raja ini ada diberikan satu cerita tentang rakan-rakan di kantin. Okey, dia lapar, dia nak makan sandwich, tapi rupanya sandwich tu dah semasam. Rupanya itu sandwich yang dah rosak, sandwich semalam. Okey, jadi makanan yang dah rosak ni bahaya kalau kita makan juga. Tapi kita kena tahulah apa ciri-ciri makanan yang rosak. Baik, yang pertama ialah bertukar warna. Contoh dalam gambar ini ialah ayam ini telah bertukar warna menjadi kehitaman, berbau busuk dan berlendir. Bila kita nampak ayam macam ni, kita jangan makan ataupun masak kerana ianya telah rosak. Okey, contoh lagi kedua ialah seperti ikan ini. Lihat, dia telah berubah tekstur. Berubah tekstur ni maksudnya dia dah berubah bentuk lah. Bentuk dia dah tak macam ikan yang betul. Dia lembik. Okey, dan berbau busuk. Jadi kita jangan masak dan jangan makan. Bahaya. Okey, seterusnya ialah tanda-tanda makanan itu rosak ialah dia bertumpuk hitam dan berkulat. Okey, kalau macam nasi ni dia akan jadi lembik, berlendir, berair. Okey, ada tumpuk hitam dan berbau masam. Jadi kita jangan makanlah nasi yang macam tu. Sama juga dengan roti ini yang telah ditumbuhi kulat, bertumpuk hitam. Maksudnya roti ini telah rosak. Jangan makan. Okey, ciri-ciri yang lain ialah pada buah-buahan kita boleh lihat dia ada tumbuh warna hitam macam ni, bertumpuk hitam. Kemudian dia berubah tekstur. Tengok apple ni dia dah berubah warna pun dah bukan warna merah. Okey, kemudian dia dah
berlekuk-lekuk, pisang ni dah berkulat. Okey, kobis ni pun sama, dah berubah warna. Sayur pun sama, dah bertukar warna. Jadi itu adalah tanda-tanda makanan yang telah rosak. Jangan makan. Dan kalau susu, kita lihat pada tarikh luputnya. Kalau dah terlebih tarikh, jangan minum. Jangan. Nanti sakit perut. Okey, susu yang rosak, dia akan berubah tekstur. Okey, dia bau busuk, masam, berbuih dan berketul-ketul. Okey, jadi jangan teruskan untuk minum susu yang telah rosak ni. Okey, kita lihat semula ciri-ciri makanan yang rosak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ber. 5 ber dan 1 rasa. 1 berkulat, kedua bertumpuk hitam, ketiga berbau busuk, keempat berubah warna, kelima berubah tekstur, dan yang keenam rasa tidak sedap. Sekarang murid-murid lihat dalam buku teks. Okay, di sini ada satu situasi perbualan di mana seorang ayah dan anaknya dan ibunya telah lewat nak ke sekolah. Jadi dia ni makan je sandwich yang ada atas meja tu. Tak ni pun, biar je, terlupa, dah tergesa-gesa kan, dah lambat. Jadi roti tu letak je atas meja. Jadi bila letak atas meja, bakteria semua ni pun seronok lah, boleh makan. Jadi pada 9 malam, bila mak dia bau, dah bau masam. Jadi makanan tu telah rosak. Jadi kenapa kita tak boleh letak makanan atas meja? Apa yang menyebabkan makanan itu rosak? Okey. Jadi, di sini cikgu ni tanya, mengapa makanan yang terdedah? Maksudnya makanan tu kita tak tutup, kita tak simpan dalam peti sejuk, kita biar je atas meja. Kenapa dia jadi lebih mudah rosak? Kami lah puncanya. Siapa kami ni? Mikroorganisma. Okey, tindakan mikroorganisma menyebabkan makanan yang terdedah ini menjadi rosak. Okey, jadi cikgu ulang sekali lagi, makanan menjadi rosak kerana tindakan mikroorganisma. Kerana makanan yang terdedah, dia terdedah kepada udara akan menggalakkan pertumbuhan bakteria dan fungi. Okey murid-murid, kita telah pun belajar tentang pengawetan makanan tadi, ciri-ciri makanan yang rosak dan punca yang menyebabkan makanan itu menjadi rosak. Jadi mari kita buat latihan pengukuhan. Murid-murid boleh lihat modul aktiviti mesra digital muka surat 71. Okey, raja 1 di bawah menunjukkan 2 pinggan nasi. Okey, pinggan X dan ada pinggan Y. Apakah pemerhatian bagi nasi dalam pinggan X dan pinggan Y? Nasi dalam pinggan X, apa dia murid? Tidak basi, manakala nasi dalam pinggan Y basi. Okey, B. Nyatakan satu ciri nasi yang telah rosak. Kita dah belajar tadi ciri-ciri nasi, ciri-ciri makanan yang rosak. Okey, murid-murid boleh tuliskan satu. Contohnya bertumpuk hitam. Kalau murid-murid boleh juga tulis berkulat. Yang penting soalan dia nak satu. Jadi tulis satu sahaja. Okey, C. Bagaimanakah kamu boleh mengesan makanan yang telah rosak? Tandakan betul pada deria yang boleh digunakan. Okey, kita boleh bau dan kita boleh sentuh. Okey, seterusnya ialah soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan roti yang telah rosak. Apakah yang menyebabkan perubahan ini berlaku? Apa yang menyebabkan roti ini rosak? Betul, tindakan mikroorganisma. Namakan P ni, yang warna hitam-hitam ni. Apa nama dia yang tumbuh atas roti? Betul, jawapannya ialah kulat. Okey, seterusnya ialah muka surat 72. Soalan nombor 1.
Okey, dan jadi bawah menunjukkan beberapa jenis makanan. Makanan P, Q, R dan S. Makanan yang manakah paling cepat rosak? Baik, disebabkan soalan ini diberikan rajah ini dengan menggunakan huruf, jadi murid kena tulis jawapan dalam bentuk huruf ni lah, P, Q, R atau S. Jadi makanan mana yang paling cepat rosak? Betul, Q dan R. Okey, P. Makanan yang mana paling lambat rosak? Mengapa? Jawapannya ialah S. S ni apa ni? Jeruk kan? Cili jeruk. Kenapa cili jeruk ni ataupun S ni paling lambat rosak? Kerana S telah diawet. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan ikan sardin segar dan ikan sardin yang telah ditinkan. Makanan yang manakah tahan lebih lama? Tanda right. Maka ikan segar ke atau ikan yang ditinkan yang tahan lebih lama? Betul, ikan yang ditinkan. Nyatakan satu inference sebab kenapa ikan yang ditinkan tahan lebih lama. Sebabnya, ya kerana ikan ini telah diawetkan. Jadi C, apakah tujuan pengawetan makanan? Betul, untuk melambatkan atau menghalang proses hidup mikroorganisma. Okey, jadi selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Tugasan untuk minggu ini ialah cikgu nak murid-murid salin nota pengawetan makanan muka surat 145, salin ke dalam buku nota sains awak. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey murid-murid, jangan lupa siapkan nota cikgu. Selamat menulis nota. Kita jumpa lagi pada sesi kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.